Hai guys, bersama lagi Faizanal dalam Fast Channel. So sebelum ni aku rasa dah banyak aku kongsikan mengenai Galaxy S23 Ultra, iaitu the ultimate flagship daripada Samsung yang terbaru, dan aku rasa tak ramai yang kongsikan mengenai dia punya model yang bawah-bawah tu kan, iaitu Galaxy S23 dan juga ada Galaxy S23 Plus. So aku nak kongsikan dengan korang semua apakah yang menarik dengan kedua-dua model ni, patutkah beli, dan ini adalah antara model yang korang patut upgrade daripada S22 ataupun tidak, dan mana satu model yang korang patut beli antara S23 ataupun S23 Plus. So segalanya aku akan cuba kongsikan dekat korang semua, dan sedikit aku punya first impression tentang kedua-dua model terbaru pada Samsung ni. Disebalik oleh versi Ultra tu, aku rasa ramai dah tahu kan kelebihan dia apa semua. Pertama sekali, rekaan untuk Galaxy S23 dan juga S23 Plus ni memang amat sinonim, sama saja, totally sama, cuma saiz saja yang berbeza. So apa yang korang nampak secara jelas kali ni, memang rekaan kamera dia dah tak adalah bonggol macam rekaan daun S22 yang sebelumnya. So Samsung buang rekaan bonggol tu, dia letakkan modul kamera saja dekat back panel ala-ala macam Galaxy S23 Ultra. So inilah standard rekaan untuk Samsung punya flagship smartphone. Dan kalau korang tengok untuk dia punya shape, masih kekalkan shape yang sama macam S22 series dengan boxy design and solid gila. Dia punya flat dekat bahagian belakang ni rasa sedap gila dipegang, and masih kekalkan dengan matte finish. Untuk dia punya bahagian frame ni menggunakan aluminium armor frame, dan dia bukannya fully flat tau, dia ada curve sikit je dekat bahagian tepi ni, membuatkan rasa sedap gila nak dipegang. Cuma apa yang aku perasan adalah bucu dekat bahagian keliling ni dia rasa tajam. Dia gunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 yang terbaru untuk back panel dan juga pada bahagian display depan. So standard semua model gunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 untuk back panel dan juga display depan. So itulah antara upgrade yang Samsung buat, disebalik oleh kalau korang tengok rekaan bonggol kamera dah tak ada besar-besar tu, itulah upgrade yang diorang letak. Masih dengan IP68 water and dust resistant, dan juga untuk smartphone kali ni memang masih dengan saiz yang sama je macam S22 series, iaitu untuk yang biasa ni 61 inci Dynamic AMOLED 2X, untuk yang Plus dengan Dynamic AMOLED 2X 6.6 inci. Mungkin korang tertanya, apakah perbezaan display antara model yang terbaru ni berbanding dengan Galaxy S22? Secara jelas memang nampak totally sama je dengan dia punya display Dynamic AMOLED 2X, saiz yang sama, punch hole display, adaptive refresh rate 120Hz yang sama, HDR10 Plus apa semua. Cuma perbezaan ketara adalah brightness pada model kali ni memang lebih cerah, iaitu mencecah peak 1750 nits of brightness. Kalau compare to S22 hanyalah sehingga 1300 nits saja, which is tak cukup cerah sangat lah untuk kita nak tengok dekat situasi yang banyak cahaya, lagi-lagi cahaya matahari tu sendiri. So masa aku tengah test kamera compare dengan iPhone 14 Pro Max, memang nampak perbezaan dia, bahawa Samsung dengan iPhone, memang iPhone lagi cerah lah sebenarnya, tapi untuk Samsung dia still boleh nampak display tu dengan lebih jelas berbanding dengan Samsung Galaxy S22 yang nampak dah tak berapa nak jelas sangat. So untuk situasi yang memang banyak gila cahaya matahari, nits of brightness ni penting untuk korang nak tengok paparan dengan lebih jelas, cerah, dan juga boleh baca apa yang korang nak baca dekat display masa tengah hari tengah memancar tu. Aku rasa korang akan faham lah kalau korang gunakan dekat situasi macam tu nanti kan. Tapi itulah apa yang perbezaan paling ketara sekali. Lain-lain tu memang aku rasa sama je dengan flat display yang memang sangat selesa untuk nak digunakan kalau korang tak suka curve display pada versi Ultra. Yes, aku rasa at least korang nak kena beli S23 Plus lah, iaitu alternatif kepada orang yang tak suka curve display dan juga yang lebih prefer fully flat macam Samsung Galaxy S23 Plus ni. Tapi aku rasa curve display pada S23 Ultra ni tak teruk sangat pun. Dia macam dah dikurangkan actually. So korang akan rasa curve yang tak berapa nak curve sangat. Dia curve yang sedap dipegang lah bagi aku, sebab rekaan dia more to boxy lah. Dia tak macam S23 Plus ni tau. Actually kat bahagian tepi ni dia more flat tau, tapi S23 Ultra ni dia ada curvy shape sikit. So aku rasa still ada different lah yang Samsung letakkan, lagi-lagi untuk yang versi Ultra ni. So that's why aku rasa untuk yang versi biasa ni tak banyak upgrade sangat. Aku boleh katakan sebagai very minor lah, sebab spesifikasi dia tak banyak perubahan yang ketara kalau nak compare dengan S22 sebelum ni. So kalau nak tengok dari segi dia punya display, memang totally sama, rekaan sama, cuma dah tak ada bonggol kamera, just gunakan modul kamera saja kat sini. Bateri untuk S23 menggunakan 3900 mAh, manakala untuk yang S23 Plus menggunakan 4700 mAh. Walaupun Samsung ada bagi upgrade sikit lah untuk dia punya kapasiti bateri, tapi fast charging memang masih sama saja, iaitu 25W pada S23 dan juga 45W pada S23 Plus dengan wireless charging 15W
watt dan juga reverse wireless charging 45 watt. So tak ada banyak upgrade sangat untuk dia punya fast charging, cuma very minor lah untuk bahagian bateri itu saja. Manakala pada bahagian kamera aku tak nampak perubahan drastik pun, memang masih sama je macam previous model, iaitu 3 kamera juga dengan 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel terawal dan juga 10 megapiksel telefoto, dan juga selfie kamera 12 megapiksel untuk kedua model yang sama ni. Cuma ada upgrade sikit untuk videografi. Kalau sebelum ni korang just boleh shoot sampai 8K 24 fps saja, tapi untuk model terbaru ni korang boleh shoot dengan upgrade sikit, iaitu 8K 30 fps pada format video dia. So itu adalah antara upgrade yang Samsung bagilah pada bahagian videografi dia. Dan kalau korang tengok dekat bahagian setting apa semua, kalau kita pergi dekat bahagian more, kat sini ada juga explore, and ini adalah antara mood ataupun features kamera yang korang boleh explore dekat bahagian more: portrait video, director, single take, hyperlapse, slow motion, and tak ada standard macam Samsung Galaxy S23 Ultra iaitu 200 megapiksel. Untuk smartphone ni limit dia sehingga 50 megapiksel saja. Aku difahamkan yang versi Ultra punya sambutan agak hangat jugalah. Mungkin disebabkan oleh reka bentuk dia dah lebih matang, dan juga kamera dia banyak juga upgrade dari segi dia punya sensor tu sendiri, image processing dan banyak lagi lah. So that's why memang jarak sangat jauh lah antara Ultra dan juga yang Plus yang biasa ni. So kalau korang tengok antara kedua model ni, dia adalah smartphone yang sama je sebenarnya, cuma size screen yang berbeza dan juga bateri yang berbeza, dengan support fast charging pun sedikit berbeza. So aku rasa 3 faktor sajalah perbezaan dia, iaitu size, kapasiti bateri dan juga support fast charging tu sendiri. Kalau korang nak better fast charging, better size, go for Plus. Dan of course, antara upgrade terbesar sekali yang aku nampak pada model kali ni adalah chip dia lah, ataupun dia punya performance. So sebelum ni memang Samsung Malaysia gunakan chip Exynos sampai S21 series kot, tapi S22 series last year Samsung dah start gunakan chip Qualcomm iaitu Snapdragon 8 Gen 1, dan masa tu memang ramai juga teruja and excited dengan chip terbaru pada Qualcomm untuk phone Samsung di Malaysia khususnya, sebab finally kita dapat chip Qualcomm kan. Dan untuk tahun ni Samsung masih kekalkan chip Qualcomm juga, dan lagi special Samsung buat custom khas untuk Galaxy ni saja, iaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Seperti yang aku pernah explain dalam video sebelum ni, apakah perbezaan antara Galaxy punya chip dan juga chip Qualcomm yang biasa. So untuk chip kali ni dia overclock sikit, so gigahertz dia lebih tinggi, dan juga dia akan dapat performance yang lebih baik sikit lah berbandingkan chip yang biasa tu. So aku rasa benda tu akan memberi kesan juga untuk smartphone ni. Dan untuk vapor chamber ataupun cooling system dia pun Samsung ada besarkan berbanding dengan vapor cooling chamber yang sebelumnya. So korang boleh expect bahawa smartphone ni fokus juga pada performance. Kalau korang nak good performance pada phone flagship Samsung, yes, S23 series ataupun yang versi yang biasa ni adalah antara alternatif yang termurah lah. Kalau nak bandingkan dengan versi Ultra ni memang terlalu mahal jugalah aku rasa kan. Kalau korang nak powerful chip and kamera dah cukup bagus, display yang memang sangat-sangat cantik macam Dynamic AMOLED 2X pada versi Plus ni, flat display, feels pegang sedap, and ketahanan jenis Corning Gorilla Glass Victus 2, ada IP rating lagi, dan ini adalah level flagship yang korang boleh dapatkan untuk phone flagship Samsung yang terbaru ni. Cuma bagi aku dengan harga dia agak tinggi sikit, korang nak kena consider balik lah kan, sama ada S23 dan juga S23 Plus ni adalah pilihan yang tepat ataupun tidak. But kalau nak cerita pasal Samsung ni, dia banyak faktor lah kenapa kita kena beli Samsung. Antaranya adalah dia punya One UI tu sendiri. So untuk smartphone ni dia dah hadir dengan One UI 5.1 yang terbaru, dan memang Samsung janjikan update sehingga 4 tahun untuk smartphone ni, 5 tahun security update. So itu adalah antara after sales service yang aku rasa aku suka lah dengan Samsung punya device. Harga jualan untuk Samsung Galaxy S23 sekarang ni memang agak tinggi juga, iaitu sekitar RM3,900 untuk starting price dia, manakala versi Plus bermula dengan harga RM4,700. So bagi aku untuk harga macam tu, memang banyak juga pilihan smartphone Android flagship yang lain korang boleh dapatkan di Malaysia sekarang ni, macam OnePlus, Oppo, Honor dan pelbagai lagi. Cuma untuk yang versi biasa ni, aku nampak kompetitor dia paling dekat sekali mungkin Xiaomi 13 nanti, once dia dah rasmi di Malaysia. So dia punya sizing, dia punya specs, and aku nampak itu adalah persaingan yang paling sengit sekali. Cuma aku tak rasa Xiaomi akan jual dengan harga setinggi itu. Aku rasa at least pun lah Xiaomi 13 tu mungkin sekitar RM3,000 ataupun RM3,200. But this one RM3,900, a bit pricey, tapi ada reason kenapa harga dia setinggi itu. Mungkin disebabkan oleh hardware dia, custom made chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, and of course software update sampai 4 tahun. One UI 5.1 yang nampak lebih matang, and aku suka dengan One UI. Of course one of the favorite OS ataupun UI daripada Android tu sendiri. Dia punya build quality and Corning Gorilla Glass Victus 2 lagi
So yang this one RM4,700, aku rasa aku akan fikir banyak kali jugalah untuk beli kan, untuk versi Plus ni. Unless kalau korang memang nakkan sebuah phone flagship yang dah sedia bagus, this one dah ada full package untuk semua benda yang korang mahukan pada phone flagship sebenarnya. Kalau korang nak go better and go professional, memang korang nak kena pergi kepada versi Ultra lah. Of course, dengan expand dia, bigger battery, and ada 200 megapiksel lagi. Dan kalau korang tanya aku mana satu nak beli antara S23 ataupun S23 Plus, aku prefer Plus terus kot instead of S23. Unless kalau korang nak phone yang rasa macam kecil sikit, agak compact sikit sebab dia 6.1 inci kan, so terasa besar. Walaupun guna satu tangan, korang just masih boleh handle lagi smartphone ni. Walaupun satu tangan, dia nice gila, terletak je kat tangan aku. Smartphone yang memang sedap untuk dipegang lah, 6.1 inci ni. So ya, korang boleh decide mana satu size yang korang nak, antara yang 6.1 inci ataupun yang 6.6 inci ataupun yang paling besar ni sekali lah kan. Versi Ultra ni lagi besar gila, berat gila kot, tapi yang ni memang jauh gila beza dia, ringan gila.